Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sahabat-sahabat Kofra sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah dapat jumpa lagi pada pagi ini. Dan pagi ni kita baca macam biasa hari Senin. Selasa, hari Rabu, kita baca kitab Muhimmah. Okey. Terus buka kitab. Muka berapa ni? Rumi muka surat 31 Ustaz. 31. Perenggan kedua, baris kedua. Maka bahawa sesungguhnya. Okey. Maka Rasulullah SAW bersabda. Apa Rasulullah kata? Yang kita kena perlu ambil perhatian. Maka bahawa sesungguhnya dia kata sungguhnya. Sungguh Rasulullah kata. Sungguh hasil daripada apa? Perempuan itu aurat. Tahan olehmu akan mereka dalam rumah. Kenapa dia suruh begitu? Maka sesungguhnya dengan benar-benar percakapan ini bukan dia agak-agak, bukan dia reka-reka, sungguh perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya. Perempuan kalau keluar patut ahli keluarga dia bertanya. Isteri kalau keluar patut suami bertanya. Tanya lagi mana? Sebab disuruh tahan kat rumah. Ini bukan PKP. Lebih lagi perempuan yang keluar berhias itu dia akan bawa fitnah. Sebab tu sebenarnya perempuan ni sebenarnya lah saya cakap ni. Sebenarnya. Tak digalakkan kerja. Sebenarnya. Saya tengok orang-orang Bangladesh kan. Yang kita kenal lah. Yang kita berbual dengan dia. Yang datang potong rumput kat rumah saya ni. Dulu saya gaji potong rumput. Sekarang saya dah malas nak buat. Saya upah ada seorang orang budak ni lah. Orang Bangladesh kawan ni. Nama dia Manzur. Bukan Mansur. Manzur nama dia. Saya tanya Manzur, berapa tahun kat sini? Dia kata dah 7 tahun. Tapi setiap tahun balik lah dia kata. Saya tanya isteri kerja. Dia kata kita Bangladesh dia kata. Boleh kata semua perempuan tak kerja. Boleh katalah dia kata. Tapi ada juga yang kerja. Boleh kata perempuan dia tak kerja. Memang mereka tak galakkan perempuan dia kerja. Tapi kita orang Melayu dia lain. Boleh kata lebih dari separuh perempuan orang Melayu dia kerja. Lebih dari separuh orang Melayu perempuan dia kerja. Orang Selatan saya tak tahu. Tapi rata-rata kita tengok orang perempuan kerja.
Jadi sebenarnya kalau yang eloknya, jika kerja itu memerlukan perempuan, tu dia elok kerja. Seperti dia jadi doktor perempuan untuk jaga pesakit perempuan. Dia jadi doktor yang khusus dalam bidang-bidang perbidanan. Dia jadi nurse merawat orang perempuan. Jadi memerlukan jantina dia untuk berkhidmat. Ini digalakkan bekerja lah. Kalau ada kebakaran, eloklah kerja. Tapi kalau bidang-bidang lain yang lelaki boleh buat, sebenarnya tak digalakkan kerja lah. Bila dia keluar nanti, dia mula bawa fitnah. Terutama bila dia tak ada ajaran agama, tak belajar agama. Itu yang kita biasa tengok dia make up, dia apa, ni sebenarnya kebanyakannya program gitu. Kebanyakannya, bukan semua saya kata kan. Itu tak boleh nafikan tau. Kebanyakannya perempuan keluar bekerja, begitulah. Kita boleh lihat sekeliling kita lah. Kita tengok lah. Kita tanya lah. Kita tanya lah di Islam tak Islam. Kita tengok alam sekeliling kita dan kita tahu muka-muka ni kita tahu Islam. Pakai tudung memang selalunya kalau majoriti, boleh kata semua orang Islam ni, yang pakai tudung di Malaysia ni boleh kata semua tau. Walaupun tak semua. Mereka adalah orang Islam. Tapi kita tengok cara penampilan mereka. Mereka bawa fitnah pada masyarakat dan pada diri mereka juga. Bawa fitnah bawa apa? Bawa kerosakan. Lepas tu Rasulullah kata tahan mereka kat rumah. Saya dulu, rumah saya, bila kahwin kerja 3 bulan ikut kahwin. 3 bulan je kerja. Lepas tu company dia kerja pun ada kena retrenchment. Dulu tak panggil VS. Dulu retrenchment. Company ekonomi kacau je dia buang kerja. Sejak tu saya tak kerja lah. 3 bulan je kerja lepas kahwin. Lepas tu tak kerja lah. Sampai sekarang tak kerja lah. Apa ada makan lah. Susah ke apa saya tanggung lah. Jadi boleh tumpu lah pada anak-anak ke pada apa ke boleh tumpu. Sebab budaya kerja ni, bila perempuan dah belajar sampai ijazah, memang kalau akal dia takkan nak kerja, betul tak? PTN dah pinjam RM80,000 untuk ambil ijazah. Kalau ambil kedoktoran ni, kalau ambil swasta ni, lagi mahal nak bayar. Memang apa tak mampu. Mau tak mau kena kerja. Bila kerja ambil loan pula. Ambil loan sana, loan sini, bayar 25 tahun. Betul. Ini tradisi tau. Ini tradisi yang kita lihat. Akhirnya terpaksa kerja. Anak sakit ke apa, dia terpaksa kerja juga. Kenapa? Siapa nak bayar hutang ni? Dia dah terikat dengan hutang. Sebab tu orang perempuan ni, isteri kita ni, jangan ikat dengan hutang. Dia bebas nak berhenti, dia berhenti lah. Bila kita ikat dengan hutang, sampai pencen ada kerja. Bila kerja, masalah dia yang nombor satu apa tau? Dia tak boleh tumpu pada agama dia. Dia tak boleh pergi belajar agama, dia tak boleh bagi semayang dia. Ini kenyataan yang kita kena lihat lah. Kalau setuju dengan saya cakap lah. Setuju tak cakap? Cuba jawab dalam teks. Setuju kan? Betul Ustaz. Setuju. Kebanyakan begitu lah. Betul. Ada orang kerja dia boleh belajar agama. Dia boleh baiki diri dia. Dia keluar tak bias. Dia tak terpengaruh dengan kawan dia. Ada juga begitu. Dia kuat. Tapi kebanyakannya tak begitu. Sembahyang pun lewat-lewat. Itu kalau belajar dekat office okey lah. Yang sibuk meeting, habis meeting pun 1.30, dah belajar macam mana. Ada pangkat lagi. Dua dah kalau kamu masih meeting. Nak surau pun rasa bersalah. Sembahyang pun cepat-cepat. Ni masalah ni. Kalau kita tak ikut kuliah kat surau, malam pun kita balik penat, maknanya kita tak belajar agama langsung. Kalau rasa suami tu mampu, tak tahulah. Ini fikiran kita masing-masing kan. Kalau saya tak kerja lah. Pada saya lah, saya faham betul lah. Orang lain mungkin dia faham lain. Saya suami dia gaji kecil. Lepas tu jangan terikat dengan hutang. Perempuan ni jangan terikat dengan hutang. Apa-apa hal, biarlah suami tanggung. Betul tak? Kalau dia terikat dengan hutang, dia kena kerja ambil pencen lah.
Kalau dalam masa kerja tu dia boleh bagi diri dia. Dia boleh ikut kelas kat surau. Ni online ni okey ni sebab PKP betul tak? Kalau tidak dah tengah drive di office ni, tengah berkusu dengan jam. Itu kita cara kita berfikir masing-masing lah. Macam mana kita handle diri kita. Betul tak? Ada orang dia boleh handle diri dia. Ada orang dia tak boleh buat dua kerja. Kalau kerja lah. Belajar agama tak ada lah. Bila belajar agama, dia tak kerja, belajar agama pula lah. Kalau sempat tengok gambar orang yang pergi PKP tak ada kelas. Saya tengok gambar kawan-kawan masuk kan. Adik saudara dia, sepupu dia meninggal dengan COVID. Yang bukan COVID pun meninggal pun ramai. Saya tengok muka kan, saya tengok tarikh lahir dengan tarikh dia meninggal kan dia tak ada taruhan. Dalam kenangan, itu tarikh lahir. Saya ikut cerita umur dia kadang 40, 30 lebih je. Kalau kita ada fikiran, pencit nanti baru nak ini. Kalau kita ada fikiran, pencit nanti baru nak belajar agama, kita telah berfikir caranya salah. Tak nampak ke bila kita orang mati umur berapa? Tak nampak ke? Ustazah Tadika meninggal 35. Tak nampak ke? Kena COVID. Sekarang kita jelas nampak. Kalau dia boleh senaraikan lah orang-orang meninggal dekat Malaysia ni, kita akan lihat bukan semua 80. 50, 60, 40, 30, 20 belasan tahun. Saya dulu ada kawan anak dia kena kanser. Saya tak tahulah anak, tapi dia dah meninggal lah. Anak dia ni saya tak tahulah masih lagi meninggal ke masih hidup ke apa, saya tak tahulah. Dia cerita lah. Dia cerita. Doktor ni buat kaunseling untuk sakit kanser. Dia pun datang lah. Dia tengok kebanyakan sakit kanser ni budak-budak remaja dia. Sudah report. Ada yang dapat tahu kanser tu lahir di hospital pun ada. Terpaksa budak bapak dia pujuk, bawa lah hospital kena kaunseling. Sebab dia ni aktif dalam sukan. Dia ni pelari Majlis Sukan Malaysia ni Perak. Pelari. Maksudnya orang handal sukan lah. Pun boleh kena kanser juga. Dia tak terima. Lepas tu kita kena faham. Sihat ni Allah beri, sakit ni Allah beri. Dan kita tak tahu besok kita macam mana. Bukan besok, petang ni pun kita tak tahu macam mana. Jadi kalau kita tengok betapa banyaknya benda berlaku di keliling kita yang di luar akal kita, di luar adat kebiasaan yang kita fikir, sebab tu kita kena bersedia lah. Memang sekarang ni kematian ni diikut bagaimana Rasulullah cakap. Tanda dunia kiamat ni, roh itu akan dicabut secara mengejut. Orang tua sihat, dia pun meninggal. Itu mengejut. Orang muda sihat, dia pun meninggal. Orang muda sihat, ahli sukan, tiba-tiba kena sakit kronik. Memang semua akan jadi mengejut. Kenapa? Itu tanda dunia kiamat. Tengoklah orang popular pun sama juga. Hati-hati tu. Elok, sihat. Kadang-kadang baru buat persembahan. Sihat tu maknanya orang. Orang menyanyi. Wah, sihat tu. Tiba malam tu meninggal. Kenapa dijadikan begitu makin kerap kita nampak? Kita tanya doktor-doktor kat hospital lah. Tanya dia orang. Kalau ada kawan tanya. Cuba dia sembang dengan dia orang. Doktor sekarang ni yang mati umur berapa? Dia akan cerita dengan kita tau. Bagaimana 5-6 tahun kebelakangan ni, kebanyakan yang mati 30-an. Saya pada dengar sendiri daripada mereka tu, saya boleh cakap. Dia boleh tuju statistik ke, 30-40 tahun sekarang dah ramai pergi dah. Kalau kita masih tak nak berubah, dengan kita memikirkan kita muda lagi, kita dah fikir cara silap. Orang tua dia fikir dia lambat mati sebab dia kata sihat.
Dia tak ada kasih manis, dia tak ada sakit ini dan dia silap. Sebab mati ni bukan sebab sakit. Mati ni sebab hidup. Faham? Bila hidup, kullu nafsin zaikatul maut. Dia akan merasai mati. Bukan sakit. Ada orang sakit terlentang 16 tahun. Tak meninggal-meninggal. Ada orang tak pernah demam langsung. Demam 2 hari je, meninggal. Ada juga. Jadi bukan sebab sakit ni. Sakit ni. Tapi mati itu adalah benda yang wajib dia. Rasulullah guna perkataan wajib ni. Rasulullah pergi rumah Hasan bin Sabit. Ni ada hadis. Dia dapat tahu. Hasan bin Sabit sakit kuat, nazak. Rasulullah pergi rumah dia, Hasan bin Sabit. Lepas tu dia tengoklah keadaan Hasan bin Sabit ni. Okey. Dia cakap dengan ahli keluarga dia. Hasan bin Sabit ni tak lama lagi akan meninggal. Nampak parah sakit dia. Nampak teruk sakit dia. Maka keluarga dia dengar, keluarga dia menangis-nangis. Keluarga dia perempuan dengar menangis. Jadi para sahabat yang ikut Rasulullah ni, cuba tenangkan mereka lah, jangan menangis. Rasulullah kata apa? Biarkan mereka menangis, tak apa. Tapi bila perkara wajib datang nanti, jangan bagi dia menangis. Hanya wajib, perkara wajib. Nanti bila wajib datang, jangan bagi mereka menangis. Maka sahabat-sahabat ni tanya Rasulullah, apa maksud perkara wajib? Apa dia wajib tu? Mati. Ah. Mati. Mati. Rasulullah kata, al-maut. Maksudnya bila dia dah mati nanti, jangan bagi mereka nangis. Kerana takut watau-watau nanti baik. Dia tidak kata terseksa mayat ni sebab macam kacau raungnya ahli keluarga ni. Sekarang belum mati, biar. Dia nangis. Tapi bila datang perkara wajib, tahan mereka, minta mereka, jangan nangis. Bila meninggal, adalah seorang anak perempuan dia kata, wahai ayah, kami sebenarnya ingin sangat melihat engkau syahid di medan perang. Tetapi engkau hanya meninggal dunia di atas pembaringanmu. Nak dia cakap. Sahabat dulu, diorang bangga bapa dia syahid. Dia seronok tengok anak dia syahid. Dia seronok tengok anak dia syahid. Dia bangga tengok bapa dia syahid. Kami mengharapkan kau mati di medan perang, syahid di medan perang. Anak pada Hasan bin Sabit ni kata. Tetapi tidak, engkau hanya mati di pembaringan. Rasulullah dengar perkataan ni dan kata, fahamkah kalian apa itu syahid? Maknanya Rasulullah kata, syahid ni bukan di medan perang dia. Itu yang keluar hadis tu. Orang kena ta'un syahid, orang kena wabak syahid, orang mati tenggelam syahid, orang mati bersalin syahid, orang mati sakit dalam perut syahid, orang mati terbakar syahid, orang mati lemas syahid. Semua ulama terjemahkan yang 7 tersebut tadi, syahid dunia. Maksud syahid dunia, dia diberi pahala di akhirat, tetapi di dunia, dia kena dikapan, dia kena disemayang, dia kena dimandikan. Itu makna syahid dunia. Kalau mati berperang dengan orang kafir, itu syahid dunia akhirat. Maknanya, dia tak payah kapan, dia tak payah mandi, pada dia berdarah ni, dikebumikan je. Hatta dia tidak disemayangkan. Itu yang dia kata tadi, saya cakap tadi. Wajib. Bila perkara wajib datang,
Jangan bagi mereka menangis. Okey. Maka jika perempuan itu nak keluar kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, ke mana engkau nak pergi? Maka jawabnya, aku nak pergi lihat akan orang yang sakit. Atau aku nak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan dia akan tangan dia. Apa maksud mengeluarkan akan tangan dia ni? Mulalah dia nak macam nak terbuka aurat semua ni. Sebab tu nak kena jaga-jaga. Lepas tu dia nak cakap sini apa? Hatta nak pergi jenazah pun tak digalakkan. Kadang-kadang orang perempuan ni suami dia meninggal. Boleh ke dia hantar jenazah pergi kubur? Saya tanya lah. Tak boleh. Tak boleh. Boleh? Kenapa tak boleh? Dia dalam edah. Edah. Dia dalam edah tu. Ya. Datang Dia tak boleh keluar pada benda yang bukan wajib. Kalau dia nak keluar pergi belajar fardu ain tu boleh lah. Pergi dia jenazah kubur kat suami, wajib. Lepas tu pada kebanyakan ulama kata, tak boleh keluar. Jadi benda yang perlu bagi dia, sakit, nak kena pergi rawatan, tu kena keluar lah. Tapi tak boleh singgah pula pergi kompleks, tak boleh. Balik. Lepas tu keluar pergi fardu ain. Tak boleh singgah rumah kawan. Kenapa dalam edah? Balik. Tu nak kena faham. Nak kena faham. Okey. Sebab tu kalau tak ada apa-apa benda penting, tak boleh keluar lah. Jadi tak patutlah perempuan ni dia pergi window shopping ni. Jalan sana, jalan sini dengan kawan, jalan sana, jalan sini dengan kawan Perempuannya patut begitu lah. Tapi bila kita dah biasa keluar rumah kan, kita rasa benda tak ada apa-apa. Rasulullah dia kata tahan dekat rumah. Tahan dekat rumah. Okey. Dan sabda Rasulullah lagi. Tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala bahawa dengan seperti bahawa duduk di dalam rumahnya atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suami dia. Allah tuntut perempuan ni dia banyak habis masa dalam rumah. Dia banyak habis masa ibadat dalam rumah. Dan dia banyak habis masa ikut suami dia je. Ikut taat perintah suami dia. Kalau nak keluar, suami dia ajak, dia ikut suami dia. Dah, begitu saja. Maknanya dia ikut suami dia. Jangan dia suka keluar seorang-seorang. Tak digalakkan gitu. Jangan dia keluar dengan kawan dia sekalipun. Tak digalakkan gitu. Dia terdedah kepada kacau-kacau orang. Tahu? Kadang-kadang dia terdedah kepada benda selamat. Terutama balik malam-malam seorang. Kadang-kadang kerja balik rumah 3 pagi. Ini tak digalakkan tau, bahaya. Lepas tu ikan, kalau ada kerja shift, dan tengah malam ni jangan bagi perempuan buat. Saya dengar kadang-kadang DJ dekat radio kan. Ada radio kan kadang-kadang 24 jam 3 pagi, 2 pagi dengan suara dia bekerja. Dia kata bersama saya sampai pukul 3 pagi. DJ tu kata bersama saya sampai pukul 3 pagi. Habis pukul 3 pagi dia buat apa? Kalau dia balik dia seorang, kalau suami dia ambil, bertahan lah. Takkan suami dia ambil lagi. Betul. Kata dia balik naik kereta 3 pagi. Boleh ke begitu? Dalam syarak pun boleh dikata jatuh haram. Kenapa jatuh haram? Dia campakkan diri dia dalam kebiasaan. Dia perempuan, dia balik 3 pagi, seorang-seorang.
Ada juga orang perempuan yang berkelantan drive malam-malam sampai KL pagi. Orang perempuan tau. Jalan dekat Merapur, dekat mana semua itu gelap. Orang kata berani dia. Berani bukan berani. Dia berani langgar syariat. Bukan dia berani. Sebenarnya hakikat dia berani langgar syariat. Kenapa? Syariat tak suruh begitu. Terutama perempuan yang berkarier tau, jaga-jaga kan. Jangan berani macam tu agak. Sampai langgar syariat. Jadi apa-apa, punca dia apa? Kita, kenapa kita driver seorang? Betul tak? Kenapa dia balik malam? Patutnya perjalanan kita ni bukan seorang. Rumah rara lagi tu. Kita yang langgar syariat. Betul. Kalau dia ada apa-apa, jangan salahkan siapa. Memang orang yang buat salah lah, dosa lah. Tapi berpunca daripada diri kita lah. Ada driver seorang daripada Kelantan pergi ke Kuala Lumpur, keluar rumah aku 10 malam. Seorang-seorang. Oi, saya tak tahu dia cakap apa lah. Orang kata dia berani. Bukan dia berani. Dia berani langgar syariat. Itu sebenarnya. Kalau dia patuh pada syariat, dia tak buat. Walaupun dia berani. Kalau dia kata tak apa, highway tergeram. Bukan soal tu. Agama dah boleh jalan. Tak boleh? Tak boleh. Dah lah keluar rumah lah. Dia kata suami izin. Rumah lah tak ada berharap boleh keluar. Bukan suami izin tak izin. Bukan suami yang cipta syariat. Faham Bukan suami yang cipta syariat. Syariat ni Allah punya. Suami kena follow, kita kena follow. Betul Ustaz, betul. Orang cakap tak boleh je. Dia kata suami izin. Bukan suami izin boleh je. Apa dah tak faham sangat. Ustaz lain make up ini suami saya izin. Bukan suami saya izin tak izin. Faham tak? Suami tu dia kena ikut syariat. Suami tak boleh izin. Suami tak izin dia buat juga, dia dapat 2 dosa. Satu dia berhias, satu dia ingkarkan suami dia. Maknanya 4 kunci ke syurga, 2 dia tak dapat. Satu apa? Dia tak jaga hormatan. Dia kata apa? Dia kata satu dia tak tahu suami dia. Mungkin semayang dia buat, mungkin puasa dia buat. Jadi 2 dia tak buat, sebabkan dia tak ke syurga. Faham benda ni? Faham Ustaz, Ada faham. suami biar isteri dia bersolek. Dia pergi lagi. Nak keluar rumah, isteri dia bersolek pakai bang. Cantik tak? Ini macam saya buat ini macam Ini macam Okay, Cun, jom pergi. Boleh buat macam Boleh. Ada benda tak baik boleh macam Tak boleh. Dia kata, ini macam dah bini abang. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Dia bagi semangat pada bini dia. Ada bini kata, suami saya suka. Kita ni ikut Allah ke ikut Rasul ke suami? Katanya. Ikut Allah. Suami jangan jadi dayus Ustaz. Tahu pun. Ni banyak suami dayus tau kat luar. Saya cakap betul-betul ni. Saya tahu bukan orang sini lah. Tapi ada. Tapi bukan orang sini lah. Banyak suami dayus kat luar. Banyak suami dayus tengok isteri dia tak pakai lengan tangan, dia tak tegur. Isteri tak pakai soket, dia tak pernah tegur. Isteri pergi outstation dengan lelaki, dia tak pernah risau. Dia buat bodoh je. Benda yang paling senang dalam muka bumi dia buat bodoh. Dia paling senang, tak ada modal. Orang tak marah, buat bodoh. Alah kerja. Dulu bos saya kan. Dia sebelum dia kerja dengan company yang saya kerja ni. Dia kerja dengan satu bank lah. Dia kata, sebab tim saya ni, masa saya audit, tim saya ni ada perempuan. Jadi bila bos bagi assignment dekat luar, saya kata, bos, saya tak boleh bawa dia ni lah. Dia ni ada anak, susah sikit. Dia kata, aku dulu kerja bank dulu, perempuan kalau ambil pantang pun gila-gila negotiation dia. Saya kata, perempuan sana lain bos, perempuan sana lain. Sebab mereka pening kat rumah nak jaga anak, perempuan negotiation senang, lelaki dia jaga anak. Oi, boleh fikir macam gitu pun ada kadang. Saya sedang malah lihat itu. Dia kata tak sama. Orang semua orang tak boleh kerja sama buat kerja.
Lepas tu saya cakap kalau kita tak buat syariat, kita jadi manusia yang darus tidak bertempat. Saya ada tempat kat rumah, kat pejabat, kat mana. Sebab tu elok bawa FC belajar agama sekali. Jadi dia tahu pun. Dan Nabi SAW bersabda Nabi, bersabda ia. Adakah tiada kamu malu? Nabi tanya. Nabi tanya dengan orang lelaki. Dalam perkataan lain dia kata apa? Tidakkah kamu malu? Dekat Facebook gambar kabur saya nampak. Sini pun kabur je Ustaz. Macam lag ada lagi. Robot Ustaz, gerak-gerak. Kabur. Dia jadi pixel. 4 segi, 14 segi. Yang lain pun sama-sama kabur Ya betul. Macam gambar Ustaz, macam Ustaz ni bergambar superimpose Ustaz. Macam superimpose. Suara dengar tak? Jelas tak? Suara dengar. Suara saya. Kalau suara dengar suara je lah. Suara Betul, Kita nak tengok wajah Ustaz yang handsome tu. Yang sayu kan. Sedap mata mandang. Betul. Buka saya gini. Tak. Semua dengan izin Allah Ustaz. Boleh. Lepas tu saya saja kaburkan muka saya. Nanti saya cuba Wajah para wali Ustaz. Allah jangan Tengok saya wajah kata dia ni lah. Silap orang lah. Betul Mazhar, betul. InsyaAllah. Guru kita yang mulia. Amin, amin. Tengok adakah tiada kamu malu? Rasulullah kata dengan orang lelaki. Dan tiada kamu cemburu. Tak cemburu ke isteri pergi kedai hotel dengan lelaki? Tak cemburu ke? Tak ada rasa apa-apa. Lalu kata Ustaz jangan sangka jahat Ustaz dengan bini. Bukan sangka jahat. Cemburu, mau tak cemburu. Bukan sangka jahat. Sebab tak boleh syariat. Bukan sangka jahat. Kalau kita asyik sangka jahat dengan bini, kita sangka kita boleh kahwin 40 tahun. Itulah. Bukan sangka jahat. Tapi tidak dibenarkan oleh syariat. Bila syariat tidak benarkan, kita patutnya tidak tegur dengan perbuatan tu. Kita ikut syariat. Kalau syariat kata okey, buatlah. Betul tak? Walaupun hati kita tak suka, tapi syariat kata boleh, biar dia buat. Tapi bila syariat kata tidak boleh, Nabi kata, tidak kamu cemburu. Ustaz, duit gaji tu memang tak berkat kalau macam campur, macam pegawai. Memang tak berkat. Oh, Memang tak berkat. Sebab tu hati tak cukup aja kadang. Perasan tak? Ada je problem. Gaji besar tapi bayar hutang jadi ringan. Kadang-kadang terpaksa bayar hutang orang lain Suami pula buat hutang, anak pula buat hutang. Tak cukup aja macam. Itu antara yang orang tutur kata lah. Orang tutur kata apa? Tak berkat. Orang tutur kata. Dah lah buta ikut sistem riba pula Ustaz. Itu lagi tak berkat. Lepas tu beli rumah, ikut sistem riba. Bayar rumah 25 tahun. Hari-hari dalam rumah asyik rasa panas ni. Asyik bergaduh je kadang. Benda kecil-kecil boleh bergaduh. Kalau rumah panas. Kalau rumah tak tenang. Rumah besar tapi dibeli dengan sistem riba. Kereta besar dibeli dengan sistem riba. Kerana kita pun bergaduh kadang. Bini kata ikut sini. Laki kata ikut sini. Boleh gaduh. Wis kata ikut sini. Bergaduh dengan Wis pula.
Apa macam mana benda tak kena kan? Kita dapat kata betul tak kena. Caranya Allah tak reda tau. Sampai pencin tak habis berhutang di tau. Allah, tidak kita takut. Kita mati dalam keadaan kita berusaha dengan riba. Dulu tuan guru dalam Quran ada disebut. Dulu tuan guru Allah yang Ustaz Arundin dia sangat tegas hal ini tau. Dia sangat tegas dalam hal ini. Dan dia kata dalam Quran sebut Allah Ta'ala istihar perang pada mereka yang berurusan dengan riba. Istihar perang ni Allah Ta'ala tak pandang dengan rahmat. Allah Ta'ala tak pandang dengan rahmat. Kita buat hamba, dia ambil loan, ada interest. Sekarang bank pula dia bagi ni, tak bagi semangat. Bank dia kata apa? Dia kata ini pinjaman Islam. Ini pinjaman apa bukan dia? Konvensional. Konvensional. Apa dah apa pakai tu? Dengar apa dia pakai? Konvensional. Betul. Patut kalau dia kata ini pinjaman Islam, ini pinjaman apa? Riba. Patut cakap itu. Ada Ustaz, selalu declare. Memang tak cakapnya. Lagi dia galak. Kenapa begitu cakap? Dia orang Islam, pegawai dia orang Islam, as a Muslim. Betul. Kalau saya cakap, ini makanan halal. Mesti another one is makanan haram. Betul tak? Kalau saya nak buat comparing. Ini orang miskin. Ini mesti orang kaya. Kalau saya nak compare, jelas betul tak? Jelas. Kenapa dia kata ini pinjaman Islam? Ini pinjaman, kenapa dia cakap pinjaman kafir? Kenapa dia cakap pinjaman riba? Kenapa dia cakap ini pinjaman Islam yang diharuskan, dibolehkan? Ini pinjaman yang tidak dalam kawalan Islam masih ini haram di sini nama. Kenapa dia cakap itu? Kalau dia cakap macam tu, orang Islam tak ambil ni Ustaz. Kenapa dia tak galakkan nak pakcik? Sebagai orang Islam, saya nak apa? Nak strongly recommended, saya nak cadangkan pakcik ambil pinjaman ni, kita orang Islam pakcik, kita ambil pinjaman Islam. Aku cakap begitu. Betul. Betul tak? Betul. Dulu tak ilmu Ustaz. Sekarang ni baru ada. Sekarang pun tak cakap itu juga orang. Tak cakap sekarang. Dia cari sale Ustaz. Dia keluar aja Islamic loan, satu bank. Dia gambar apa? Gambar air pipe, orang basuh tangan. Air pipe, air bersih. Habis conventional loan, tak cakap air hitam, basuh tangan. Tak tunjuk. Jahat tau. Dia cakap betul ni. Kita sendiri tak ada ilmu kat dada, kita sendiri tak kuat nak hadapi, kita tenggelam dengan apa dia cakap. Saya cakap apa? Maksudnya ini sama je. Mana sama? Islam dan riba tak sama. Lepas tu kita cakap, tak sama. Takkan nama orang Islam tak belajar. Kalau saya cakap itu, kalau saya cakap. Tak sama tak? Kan you faham Islam dan riba sama? You orang Islam kan? Kalau saya cakap itu. Tak rugi ada kesiati masalah. Kita nak beritahu, tak loan pun tak apa. Jadi saya dah beri dia satu pelajaran. Jangan cakap riba dengan Islam sama. Itu sama je masih. Even dia kata Islamic loan dia kena bayar lebih. Dia macam tak kalah yang kita ambil. Memang Islamic loan kena bayar lebih. Tapi kau tak berdosa. Betul tak? Kalau bayar beli rumah bayar 800. Islamic loan 900. Tak apalah, tak berdosa. Ini insurans Islam lagi. Ini insurans bukan Islam. Tapi sama je lah. Mana sama. Apalah teruk sangat tak faham. Betul tak? Macam mana kau kerja bagian kewangan kau tak faham apa Islam bukan Islam? Pergilah belajar. Betul. Kau tak kesian dia kau jadi pakcik yang jahil ni. Kau sebagai seorang pegawai, kau pergi rekomen Islam. Bila kau rekomen, kau luluskan loan. Kau dapat dosa juga. Kau suka luluskan loan. Kau suka dapat dosa juga. Pakcik tu sign lulus loan. Setuju terima loan, pakcik ini dosa juga. Berapa orang banyak dosa kau tanggung. Tidak akan kau terasa apa-apa. Tak rasa ke Allah Ta'ala laknat? Tak rasa ke Allah Ta'ala isi perang? Tanda dia apa? Nak beramal susah.
Nak tutup aurat semua payah. Hati tak boleh sabar. Dapat nikmat tak boleh syukur. Itu tanda Allah ikhtiar perang. Allah biarkan dia dalam neraka. Dan paling takut, dia rasa bahagia dengan neraka dia. Tak ada apa-apa ke kita. Allah, jangan sampai peringkat tu tau. Lepas tu, setiap orang mempunyai peranan untuk menghidupkan syiar agama ni. Pegawai bank dengan cara pegawai bank. Peniaga dengan cara peniaga. Orang bekerja dengan cara orang bekerja. Bos-bos jabatan dengan cara bos-bos jabatan. Jangan hantar budak perempuan pergi audition. Kalau boleh, jangan hantar dengan hantar. Mesyuarat apa benda. Takkan suami dia ikut. Kalau meeting kat Sabah. Betul tak? Suami dia boleh ikut lah. Suami kerja juga. Kalau suami dia ikut, tak nak tambah suami dia. Sekarang ni, okay, kita buat meeting kat Sabah. Kita buat teleconferencing. Okey, orang perempuan, awak duduk office awak. Nanti bila time kami meeting, awak buka. Kita akan buat video conferencing. Okey, awak cakap apa tak masih meeting. Boleh buat itu. Saya tanya, kalau ikut cara boleh tak? Salah tak itu? Ada kemungkinan kita boleh buat itu? Tak boleh Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh tak? Boleh. Konferensi Boleh kan? Ya. Yang lelaki meeting kat Sabah. Dalam bilik meeting. Okey, itu pasal video conferencing. Okey. Yang lain, yang dekat SQ, yang perempuan yang tak boleh keluar ni, okey, buka pejabat. Buka meeting. Okey, muka nampak. Nampak orang Sabah dengan meeting. Dia pun nampak kita. Okey, kita kat KL. Kita kat Sabah. Okey, kita surat. Okey, dan kita bercakap, kita klik, kita cakap. Orang sana dengar. Orang sana bercakap, kita dengar. Boleh ke? Boleh, macam tu boleh. Boleh saja kan? Boleh. Kat US pun boleh. Ni, akak tanah merah, Kak Ani ada. Kak Larina ada tanah merah, ada. Tuan Yusin, Rointan, Cikgu, dekat Sungai Petani ada. Azida, dekat Sungai Petani ada. Ramai yang jauh. Daripada Rawang ada, Batu Gajah ada. Semua negeri ada. Paka ada, Terengganu, Kuala Terengganu, Kemaman, Kuantan, sini ada, Petaling Jaya ada, Kajang ada, Bangi ada, Badan Estate, Seremban ada, Negeri Sembilan ada, Dengkel ada. Cap, dari mana? Ramai. Pada kita ni ramai lah. Boleh buat. Tapi tak nak buat. Kenapa? Tidak kuat pada syariat. Tak bos suruh dia pergi, bos orang dosa tau. Tak bos orang dosa. Akhirnya, tak tahu apa nak cakap. Nak buat macam mana Ustaz kerja. Bos pun bukan Islam. Itu mana kerja dengan orang Islam. Kalau bos bukan Islam, explain dekat bos. Pakat ramai-ramai serta bawah jumpa bos. Bos, kita bukan buat union bos, tapi we are Muslim. So, our rules is, cakap dia. These are our rules. As a Muslim, ini our rules. Oh, dia kata dalam undang-undang jabatan tak cakap, memang tak cakap bos. Tapi kita harap you punya berkesihan lah. You punya rasa kemanusiaan yang kita harap. You faham kita punya rules lah bos. I tak boleh duduk dalam bilik you dua orang. Kalau you nak, you keluar dekat partition I, orang ramai ada, you nak apa-apa cakap dengan I tak boleh masuk bilik you tak boleh kunci bilik, kita minggu ada orang dua orang. You know what? This is our rules as a Muslim. As a Muslimah. Kita kena explain dekat dia. Dia kata, before this, dia kata nothing happen. Yes, nothing happen. Sebelum anything happen, kita tak boleh buat. Oh, dia kata before this, staff I came from another department. They don't have any problem with this. Sebab bos, sebab dia tak ikut undang-undang agama. Nanti dia kata, you want to show off? You think you are better than them? No, I'm not better than them. But I want to be a good Muslim. Cakap je. Bincang dengan baik. Bukan jangan marah-marah lah. Betul tak? Kalau dia nak buat juga, kita mesti duduk dalam bilik dia. Dia panggil juga, kita mesti rasa berdiri dalam bilik dia.
Kita mesti cari kan. Okey bos dah okey bos saya nak keluar ni. Bukan kita seronok dalam bilik dia luar. Apa? Kita seronok dalam dosa, itu tanda Allah benci dengan kita. Kalau terpaksa dia pergi audition, pergi tengah nangis. Dalam flight dia menangis. Oh, aku langgar kau ni peraturan ya Allah. Kalau aku mati ni macam mana? Patutnya gitulah. Ini pergi seronok, balik bawa ikan masin, pergi Sabah, beli udang kering, enjoy. Nampak kita ni enjoy tau. Sedangkan kita keluar ini dilaknat Allah. Ketika kita terpaksa kerja. Kalau terpaksa, maknanya tak seronok. Betul. Ini oksigen Langkawi balik di pinggan, beli shopping lagi. Macam mana kita kata kau terpaksa ni? Saya tahu Ahmad tak setuju dengan saya cakap. Kan? Tak setuju kan? Tak setuju tu pulang. Tak apa, uang saya tak kerja. Pulang. Kalau saya pulang. Saya cakap dengan apa ilmu yang saya faham. Dan saya cakap, saya melihat situasi pengalaman saya. Dan saya cakap, supaya kawan-kawan dalam ni tak boleh tunjuk muka saya ke akhirat. Sebab apa? Saya dah cakap. Saya dah cakap. Kalau tak nak ikut, it's up to you. Saya tak ada apa-apa masalah. Kalau ikut, Alhamdulillah. Kalau tak setuju, alah ustaz ni cakap pandai. Dia tak boleh lah dia lelaki. Kita perempuan ni kena-kena. Sila lah. Dia mana tahu kita perempuan ni orang pandang muka kita. Takkan muka kita kusam je. Orang pandang muka kita ada mood. Sila lah pakai makeup. Takkan nak jadi kelambu berjalan kan. Badan pun kurung ke sini. Orang kata tak up to date lah. Saya pegawai besar. Sila lah buat. You have your own reason. You have to be responsible. Nanti jawab dekat akhirat. Ya Allah, tak kenapa kita makeup kan aku. Cakaplah dekat depan Allah tu, cakap depan para malaikat. Lepas dia dalam kubur je, begitulah. Itu soalan masing-masing lah. Betul tak? Cakaplah. Cakap. Dia boleh tanya, kau tak belajar dulu? Belajar, tapi alah. Cakaplah. Sekarang boleh tak lah kan? Tak tahu boleh bangkam. Dalam kubur dia tak tu, boleh cakap. Tengok muka bukan nanti, boleh cakap. Tengok dia bukan tongkat, boleh cakap. Tengok dia nak hadir tongkat, boleh cakap. Tengok mereka mau datang, boleh cakap. Tak ni. Kita mula-mula, kita kena faham ilmu ni dan kita kena mengakui kebenaran ilmu syariat yang Allah beri. Kita kena terima. Walaupun kita tak ikut, kita terima dulu. Lepas tu kita minta dengan Allah, beri aku jalan untuk taat pada engkau. Itu kena minta Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beribadah yang baik. Apa doa itu? Ya bukan libal qulub, sabbit qalbi. Tetapkan hati kami. Yakinkan hati kami. Ala apa? Dalam agama engkau. Tetapkan hati kami dan ikut agama engkau. Tambah lagi. Wala Ta'atik. Wala ta'atik. Jalan pada engkau. Wala syariatik. Apa syariat? Dalam follow undang-undang. Husni ibadatik. Memang nafsu kita takkan setuju apa benda yang orang Muslim. Tak setuju. Lebih-lebih lagi, kita ni telah biasa buat. Kita telah bergulungan dengan tentera adat. Biasa dah pergi ofisial tak ada mahram. Biasa dah. Maksudnya adat kedosaan tu dah lama dengan kita. Adat tu adat. Dah biasa buat. Kita dah selalu lawan cakap suami. Jadi adat ni dah jadi satu benda yang sangat bersarang dalam diri kita. Itu nama adat. Jadi nak tukar adat kebiasaan ni pada benda yang bukan adat kebiasaan, dia sangat memeritkan berbanding dengan orang yang tak jadikan dosa sebagai adat. Lepas tu dalam kitab tasawuf kata apa? Antara perkara yang menyebabkan kau payah nak berubah bila engkau telah diselubungi tentera adat. Tentera adat.
Dah biasa dah, make-up biasa dah, pakai putu biasa ke rumah. Sekali tiba tak boleh pakai. Apa ni? Tak pernah aku dengar pula. Dia kata gitu. Memang tak dengar, tak belajar. Kamu ni dengan lelaki bercampur gaul je. Bergurau-gurau sana, bergurau sini kat pejabat. Ketawa mengilang-ilang. Apa yang orang tingkat lain tengah stay buat tender pukul 10. Tutup ofis, ingatkan pujian anak kat atas. Rupanya suara dia nilai tengah malam. Dia dengan orang lelaki 2-3 orang, perempuan seorang, dia boleh di situ. Dan peliknya, suami dia tak pernah risau. Tak pernah rasa cemburu. Kita ada kamu cemburu dengan memberiakan seorang kamu akan isterinya. Keluar ia antara lelaki. Pergi jalan dengan lelaki. Pergi makanlah dengan lelaki. Walaupun dalam grup. Tahu, lelaki 3, dia perempuan 2 orang. Dalam sepeda. Yang belakang tu 3 orang. Terpaksa pula duduk dengan lelaki. Dia cerita dengan suami dia. Bang, tadi keluar makan dengan ni. Ipit-ipit dia kata. Suami tanya habis kat belakang. Lelaki perempuan sumbat je lah dia kata. Suami senyum je. Suami dia boleh senyum. Suami dia boleh senyum. Suami dia kata, mana awak ni? Awak keluar dengan lelaki. Tak boleh. Itu. Habis bang, dia orang nak belanja. Belanja punya pasal RM20 makan tu, sanggup duduk dengan lelaki, sanggup campur kawan lelaki. Boleh ke itu? Kita kesadaikan diri kita. Sanggup tanggung dosa. Boleh ke itu? Itu tanya diri kita. Tak boleh. Peliknya suami pun rasa cemburu ni. Suami lagi cemburu Dia kata tadi pergi post office, tumpang abang tulis foto. Suami kesamba je. Baguslah dia kata, tak payah abang ambil kau. Baguslah. Baguslah jawapan dia. Dahsyat tu. Rayuslah suami. Ada jenis-jenis yang saya dengar cerita lah orang perempuan yang dah berubah ni. Kata sebelum dia berubah daripada agama ni, dia kalau jumpa adik ipar dia, salam, cium tangan, sektor pipi tau, macam orang putih. Dan dia jumpa kawan dia yang sama dengan dia, isteri dia cium pipi saya, dan suami dia cium pipi saya. Ya Allah. Macam orang putih tu, tak macam orang putih. Dia kalau cerita orang putih kan. Kalau neighbor jumpa neighbor, kenapa? Kadang dia cium pipi lagi perempuan ni, dia already common. Dia kata kadang dia pelik, kenapa dia begitu kan? Jangan pelik. Tak belajar agama memang buat. Kita ditipu oleh syaitan. Baguslah kemesraan. Itu bukan kemesraan. Itu kedayusan. Biarkan isi make up, bawa dia keluar, orang lain tatap muka dia. Tak ada apa-apa ke? Orang cakap tu siapa rumah kau? Wah, cantik juga rumah kau. Kenapa dia kata cantik? Kau dah tengok? Tabaruj. Kenapa dia kata cantik? Sebab dia hiaskan muka dia. Tapi orang lelaki boleh kata, cantik diri kau. Yang bodoh, dia boleh bangga. Dia boleh bangga ni. Berbunga-bunga hati dia. Orang kata dia cantik. Tahu tak, dia dedahkan diri dia dalam keadaan muka dia sangat berhias pada lelaki, hingga lelaki boleh jadi ahli panel menilai muka diri dia. Boleh itu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ini, kita mudah. Faham tak? Cuma kita kuat tak kuat, atau kita ambil pendapat yang kedua, yang kata muka dan tangan boleh lihat. Tapi ada pendapat kata, wajib bukan mudah buat dia. Itu saya kata kalau kita tak dapat buat, kita minta dengan Allah supaya kita boleh buat. Mesti ada rasa cemburu. Cemburu buta bukan. Mesti ada cemburu. Cemburu yang dilihatkan melalui jalan syariat. Itu tak buta sebab ada panduan yang dilihat. Cemburu buta ni yang tak ada panduan. Saya dulu dekat Mekah Masa tu pergi haji ke umrah, ingat tak? Saya lift.
Lepas tu ada seorang Arab ni, dia bawa apa? Dia bawa troli ke apa? Ada beg barang lah, dia nak check out lah kat ni. Lepas tu ada, depan tu ada anak perempuan dia, bilang Arab kan, dia pakai pudar. Ada seorang lagi perempuan, saya kata mungkin mesti lah. Jadi bila ada orang lain masuk, orang lelaki masuk 3 orang, lift dia penuh. Tapi dia bising, kata, oh ada cakap Arab. Yang saya dengar lebih kurang maknanya saya faham lah, saya tak pandai bahasa Arab. Dia suruh jarakkan orang lelaki, suruh jarakkan diri dari isteri dia. Dia cakap apa-apa isteri dia, dia duduk situ. Dia bising. Saya faham lah daripada apa yang dia tolak, apa yang sujud tangan ini, dan apa yang sikit-sikit dia faham dia cakap, dia kata jangan rapat dengan isteri dia. Sampai peringkat tu mereka cemburu tau. Lepas tu ada orang suka cakap kan, kalau kahwin dengan orang cemburu. Kalau selagi cemburu itu berlandaskan syariat, okey. Jadi saya senang aja. Kalau kau tak nak bini kau boleh bini dan keadaan yang kau tak boleh elak, kau suruh bini kau turun tangga. Kau bawa barang, kau boleh lift. Tapi itu lebih bagus. Soalan. Kalau boleh memang nak duduk rumah. Tak betul. Namun takdir Allah suami meninggal menyebabkan muslimah untuk berrezeki membesarkan anak yang masih kecil. Tak apa, jaga syariat. Betul tak? Jaga syariat. Kau tak boleh jaga syariat, kata suami meninggal, suami ada pun dosa. Betul tak? Orang suami ada, dia kerja, dia tak jaga syariat. Atau suami tak ada, suami ada, dia tak kerja, tapi tak jaga syariat juga. Dia keluar juga pergi pasar, dia keluar pergi mana, tak jaga syariat. Dia make-up, dia pakai berhias, dia tak berdosa juga. Jadi bukan soal kita cari rezeki je apa, penting dia jaga syariat. Cari rezeki pergi kerja tak apa. Tapi kalau boleh tak kerja, tak kerja. Kenapa? Dia terdedah pada fitnah. Dia payah nak kawal diri dia, terutama zaman ni. Kalau boleh jaga, dan kalau boleh jadi contoh kepada perempuan lain, itu terbaik. Saya dah cakap guna tim. Tim lagi masalah sebenarnya. Saya tengah dalam proses nak upgrade daripada 250 pergi 350. Sekarang ni 250 je. Saya tak sangka boleh cakap 250. Dulu kita buat 100. Lepas tu kita upgrade 250. Lepas tu kita upgrade 200. Oh penuh juga. Sekarang ni kita upgrade 250. InsyaAllah. Saya tengah proses nak upgrade pergi 350. InsyaAllah. Tim kebanyakannya kawan-kawan kita tak boleh guna. Dah payah masuk. Saya ada kelas tim hari Senin, hari Ahad tengah hari. Saya tengok orang akan masuk. Main komputer masuk, saya buka laptop nombor saya buka Google Meet. Memang ada problem. Kalau kita kena kerja, sekarang ni mesti jaga syariat. Kalau tak jaga syariat, kita busuk. Walaupun pada alasan, kita tanggung kita. Sebab syarat kerja jadi ibadah tu, niat kerana Allah. Kerana dilakukan tidak haram. Pelaksanaan ikut syariat, itu tiga. Yang saya cakap semalam tadi kan. Kalau tak jaga-jaga, tanggung ni dan dosa. Okey, besok, war, sambung, dan warid pula daripada Nabi. Warid ni maknanya datang daripada Rasulullah. Panduan daripada Rasulullah. Bahawa sesungguhnya bersabda ia. Okey. Yang tanya silakan. Sila. Ustaz, kalau macam bab hutang tadi tu kan, macam kita perempuan kita ada bayar loan lah tapi Kak Rabiah tolong tutup video. Rabiah Manan. Okey, kita ada Rabiah tutup video Kak Rabiah. Rabiah Manan. Rabiah Manan. Maaf lah, saya sebut sibuk. itulah. Okey, tak saya sambung kan?
Okay, macam kita perempuan kita dah buat loan lah, Islamic loan lah. Tapi kita memang kuat nak berhenti. Cumanya disebabkan loan tu suami tak benarkan lagi kita berhenti. Macam tu suami tu dia kira macam mana Ustaz? Suami tak bagi kita berhenti, kita nak berhenti, kita tolong suami kita. Dengan apa? Dengan syariat. Dengan apa Ustaz? Sebenarnya suami tak boleh halang kita berhenti. Sebab bukan tanggungjawab kita sebenarnya. Tapi kalau kita tak boleh kerja-kerja, kita nak tolong suami kita, jangan dia berdosa dan kita jangan berdosa dengan jaga syariat. Jaga syariat masa kerja lah. Jangan buat benda yang agama tak boleh buat, jangan buat. Bincang dengan bos, saya tak boleh pergi Sabah pergi buat. Sebab suami saya tak ikut. Dalam Islam tak boleh, perempuan keluar tanggung harap buat. Saya cakap dengan bos lah, bincang baik dengan bos lah. Orang lagi ni saya tukar kawal unit lah, awak dah rumput. Tak apa bos, saya rumput tak apa. Tapi rugi lah awak tak dapat jalan. Tak apa bos, saya berjalan dengan saya. Jaga syariat, betul. Memang kita niat tolong suami dalam kita gaji rendah. Dan kita pula dah secepat hutang yang kita tinggal. Kalau kita berhenti, tak apa boleh bayar hutang. Jadi kita kerja, kita tak apa kita kerja. Tapi jaga syariat. Kesilapan kita pergi hutang. Antara kita tadi, kita buat hutang tadi, yang tersebut tadi lah. Hutang ni diikat orang. Nanti besok, saya tahu lah, maka datang nanti sakit, memerlukan kita 24 jam kat rumah. Waktu tu lagi problem. Waktu tu kita boleh buat apa ke? Waktu tu lagi kita pening. Sekarang ni kalau ada hutang, jangan bebankan diri dengan hutang. Okey, cuba. Ustaz, nak dapat Ustaz sikit. Kita di Malaysia ni tak ada satu sistem yang boleh mengatakan dulu ada kita ada chatty dan kita ada along sekarang ni di Malaysia. Dan kita kalau boleh kita nak mengelakkan daripada benda-benda riba benda macam ni, kita kena ada satu tabung ataupun satu tempat yang ada dana untuk bagi pinjaman tanpa riba orang kata. Memanglah, tapi ada siapa yang nak mengusahakan lah. Patutnya kena ada. Ramai orang kaya kat Malaysia ni. Patut bagi satu badan yang menguruskan, bagi dia gaji, bagi dia siasat, orang ni betul-betul boleh bayar, bagi dia pinjaman tanpa riba. Jadi orang ni tak terlibatlah dengan riba. Tapi bukan juga alasan untuk kita cari riba. Tak boleh tu. Kita patutnya cari alasan bagaimana kita bebankan diri kita dengan hutang. Kalau kita rasa kita nak bayar down payment tak ada duit, kita nak pergi ambil loan, kita rasa kereta ni okey lagi, janganlah buat hutang. Janganlah ambil hutang kereta lagi. Bila nak settle hutang ni, betul tak? Okey, Ikhwan tanya. Assalamualaikum, Ustaz nak tanya. Kebanyakan kita ada hutang kan. Okay. Dengan musim PKP sekarang ni, kita ada option untuk moratorium tu. So, kalau kita ambil moratorium tu, contoh melambatkan hutang ataupun dia ada interest accrue ke, benda apa ke? Selagi hutang pada riba, selagi tu berdosa. Moratorium ke apa ke tu lain. Selagi hutang pada riba, selagi tu kita berdosa. Moratorium tu dia lambat lagi kita hutang. Tapi kita dah terlibat kerja riba. Itu saya tahu. Banyak orang tak peduli. Banyak orang bila tanya, awak ni pinjam sistem apa ni? Entah. Banyak kata entah. Banyak kata entah. Dia tak tahu dia berusaha tak berusaha. Ni awak insurans ni Islam ke bukan Islam? Entah. Entahlah. Entah. Boleh tak entah? Kalau orang tanya kita makan ni, makan yang halal ke halal? Entah. Boleh gitu entah. Betul. Ustaz tanya satu soalan. Jangan saya yang amanat hitam Malaysia dia tak tahu. Dia tak lagi. ASB loan? Kalau saya riba tak riba, baru pinjam. Jangan tanya saya. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi kena tanya jumpa guru-guru yang pakar lagi dalam pinjaman ni, riba ni, tanya dia, Ustaz, pinjaman ni begini, riba tak riba?
Kalau tak ada riba, jangan riba. Termasuk kooperasi ke apa benda, apa dah nama pun tak apa dah. Semi apa perniagaan apa, mikro kredit ke apa benda nama lah, tak ada lah. Kita yang kena siasat, kita yang kena tanggung, kita yang kena jawab. Saya cakap banyak kali begini. Jangan dah 5-10 tahun, ini boleh ke? Jangan begitu. Sebelum buat, kena siasat. Sebelum buat, kita siasat. Kalau pinjam duit dalam projek, bila dah habis projek, kita bayar lebih sebagai tanda perhargaan. Janji pinjam lebih itu tidak ada akad. Bayar lebih itu tidak ada akad. Ini pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Maliki, masih dikira riba. Pada mazhab Syafi'i, kalau tak ada akad. Okey, saya pinjam 100,000. Projek ini berjaya, dalam place. Saya akan bayar 100,000. Itu riba dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak ada 100,000 juga, tak ada pinjam lebih, tapi projek berjaya, kita sebagai tanda terima kasih, kita bagi 10,000. Dalam Syafi'i, tak riba. Tapi dalam Maliki, kita riba. Jadi, untuk kita elak daripada perbezaan pendapat, jangan bagi. Kita nampak ulama. Keluar dia khilaf ini adalah sunat, jangan bagi. Okey, cukuplah. Jika kawan nak pergi ni. InsyaAllah. Kenapa banyak soalan riba-riba ni? Sebab saya tahu, ramai orang terlibat. Kita belajar memimah tau, itu bukan betul riba. Tapi ramai orang soalan tanya pasal riba, kenapa? Ramai orang terlibat. Tak tahulah, tak takut ke, kuat ke, tak kisah ke, tak tahulah. Tapi ingat satu pun, dalam Quran kata, Allah Ta'ala isyar perang pada mereka yang berurusan dengan riba. Ini dulu kan guru Hajarudin cakap. Ustaz Arudin cakap, adik Iwan cakap, aku dia ada. Kalau kita pegang perkataan ni pun, kita pegang perkataan ni pun, cukuplah kita untuk berhati-hati. Allah Ta'ala isi orang tau. Kalau kita tak tunggu kita, mungkin kita tak berhati. Kalau kawan kita, bekal kita tak berhati. Itu kan kawan, itu mak. Tapi kalau Allah yang memiliki nyawa kita, yang menentukan kita bahagia celaka, dia isi perang dengan kita, patut kita dibimbang. Okey. Besok yang tanya pasal donor lagi dah. Lagi tak boleh bedah ni. Okey. Meminta ampun bagi perempuan. Nanti kita sambung ke surat 31 bawah sekali untuk kita pergi pada 32. Okey Wah, datang dulu Wah. InsyaAllah Ustaz. Okey. InsyaAllah. Jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam Majidin. Alhamdulillah.